Boleh ke sejukkan rumah guna kipas sahaja tanpa perlu depend banyak pada aircon macam kat tepi tu? First, bila sebut tentang sejukkan rumah ni, ini tentang haba. Bila haba kurang kat rumah, maksudnya rumah kita akan sejuk. Macam mana nak kurangkan haba dalam rumah? Ada dua. Pertama adalah kurangkan penghasilan haba dalam rumah kita. Yang kedua adalah membuang haba yang ada dalam rumah keluar. Dua cara tu. First, cara yang pertama, macam mana kita nak kurangkan penghasilan haba dalam rumah? Contoh, saya ada sebiji komputer kat sini. Ini desktop punya komputer. Akan produce banyak haba komputer ni. Dengan prosesornya, grafik cardnya, seluruh sistem ni produce banyak haba. Untuk kurangkan penghasilan haba dalam rumah saya boleh gantikan komputer saya tu dengan laptop macam ni. Laptop yang efisien penggunaan tenaga dia. Macam MacBook saya ni, bila saya buat kerja, edit ke apa kan, saya akan guna dalam 30 ke 40 watt macam tu. Compare desktop saya ni, dia boleh pergi hingga 200 ke 300 watt. Kalau tak nak gunakan laptop, kita boleh gunakan tablet untuk kerja-kerja yang ringan. Ataupun kita nak buat research, kita nak consume media kan. Jangan guna komputer, gunakan tablet. Nampak tak? Sebab tablet kita ni guna power sangat-sangat rendah. Berbeza dengan komputer PC satu biji macam ni. Itu baru komputer, ada banyak lagi device lain. Contohnya TV. Jangan pakai projektor sebab projektor akan produce haba yang lebih banyak daripada TV biasa. Kalau rumah pakai TV CRT yang lama, yang besar gedabak tu kan, ke belakang tu kan, tukarlah. Penggunaan tenaga dia akan lebih rendah dan haba yang dihasilkan pun makin kurang. Itu cara macam mana kita kurangkan penghasilan haba dalam rumah kita. Korang boleh fikir macam-macam benda lain yang boleh menghasilkan haba. Kurangkan penghasilan haba tu, rumah kita akan lebih sejuk. Cara kedua pula adalah dengan membuang haba yang ada dalam rumah keluar rumah. Biasanya paling berkesan adalah dengan menggunakan aircon. Tapi kita tak nak guna aircon, banyak bil elektrik nak kena bayarnya. So aircon ni kita letak tepi. Sebab apa? Kita nak jimat elektrik. Kita tak nak guna aircon. Nak limitkanlah penggunaan aircon ni. Jadi macam mana kita nak buang haba yang ada kat dalam rumah kita tu keluar? Contohlah, ini sebiji rumah dan dalam rumah ni dipenuhi oleh udara. Haba dalam rumah kita pula akan tersebar melalui udara ni. Tenaga haba tu boleh dibuang dengan kita memasukkan udara baru dari luar ke dalam rumah. Untuk udara baru tu masuk dalam rumah, udara yang ada dalam rumah ni mesti keluar. Kalau udara dalam rumah tu tak nak keluar, macam mana udara baru nak masuk? Itulah cabarannya. Contoh saya buat satu lagi gambar. Ni daripada atas lah. Kita dalam rumah kita ada kipas. Bila kipas ni hidup, udara dalam rumah kita ni akan bergerak. Alright. Contohlah kat tepi sini kita ada TV, produce haba kan. TV produce haba. Ini kita ada komputer sini contoh. Ini kita punya dapur. Ni semua barang yang produce haba lah. Andai kata tepi ni kita buka satu tingkap, terbuka tingkap sini. Jadi udara boleh masuk kat sini. Dan bila udara boleh masuk sini, sini juga udara boleh keluar. Bila kipas kita hidup, udara dalam rumah bergerak. Udara yang dari luar ni belum tentu lagi akan masuk full dalam rumah kita. Sebab dia boleh bergolak-golak kat depan pintu tingkap kita ni. Endingnya, rumah kita ni akan panas sebab haba tu kumpul dalam ni. Udara tu tak boleh keluar dan masuk dengan proper. Sebab inilah kebanyakan rumah yang masih lagi panas. Walaupun dia dah buka pintu depan tu, dah buka habis, kipas dah buka paling kuat, tapi still rasa panas dalam tu. Sebab airflow dia tak cun. Bila udara dalam rumah kita ni menjadi medium kepada haba, jadi udara yang ada dalam rumah ni kena buang keluar supaya udara daripada luar masuk ke dalam. Sebab udara kat luar tu, dia punya kandungan tenaga haba tidak sebanyak udara yang ada dalam rumah. Kandungan oksigen lagi kat luar sedap lagi dia punya oksigen. Dalam rumah tu kita dah consume oksigen, dah keluarkan karbon dioksida, makin panas. Sasaran kita adalah kita nak ada udara baru dari luar masuk ke dalam rumah. Maybe bila buka kipas ni, udara tu akan bergerak, tapi ending dia, kita nak udara tu boleh keluar daripada rumah kita. Contohlah, kita letak satu exhaust fan kat belakang dapur rumah kita ni kan. Tekanan rendah dekat dapur kita ni akan buatkan udara daripada depan tu flow cantik pergi ke belakang terus. Barulah udara dalam rumah kita ni dibawa keluar dan digantikan baru. Sebab itulah orang pasang exhaust fan dekat rumah kita, terutama kat bahagian dapur belakang sekali kan, supaya udara daripada depan tu dia tarik pergi ke belakang, dia buang. Jadi airflow tu cantik. Rumah kita sentiasa rotate udara. Ada udara baru yang masuk daripada luar, bukan dia berpusing dalam tu sahaja. Contoh, rumah saya ni tak ada exhaust fan. Saya buat sebiji, saya DIY. Contoh, ini projek lama saya di mana saya nak sejukkan cawan gunakan sistem ni. Saya nak ambil kipas dia. Kipas saja saya nak ambil, hising saya tak nak. Saya buka skru kipas ni, alright, dan tanggalkan. Kipas ni patutnya rating dia 12 volt tau, tapi saya kena setkan dalam 14 volt sebab saya akan gunakan saya punya sistem solar saya. Dia bila full charge dalam 14 nya tu.
Saya try hidupkan dia. Saya rasa laju ni. Ni laju. Kalau biar lama ni memang rosak kipas ni. Jadi saya akan slowkan sikit. Okay, ni kuat. Saya nak slowkan sikit. Tengok dalam 10 volt, 9 volt. Okay kot. Dia tak laju sangat, tak slow sangat. Boleh lah. So sekarang saya nak buat dia punya penutup tingkap rumah saya kat dapur saya. Saya settlekan mount untuk dua kipas saya tu. Ni saya buat pakai board ni sebab saya tak nak udara daripada luar masuk dalam. Sebab saya nak fokus untuk keluarkan udara sahaja. Kalau saya letak kipas je kat tingkap, dia tak jadi sangat. Sebab tak dapat wujudkan negative pressure kat dapur saya. Okay, ni dah settle. Saya akan mana-mana saya punya ni 3D printer mounting saya ni. Saya akan gam dulu. Alright. Okay. Dia kering sekejap Okay. Right, bagi dia kering kejap gam dia. Saya gunakan step down converter sebab daripada solar saya tu dalam 14 volt. Saya nak rendahkan dalam 9.5 volt macam tu. Jadi kena step down converter. Okay, saya rendahkan. Rendahkan tu tak nampak situ lah. Tapi kita tengok dia punya power usage tu dalam 3 watt. Cun, sebab satu ni dalam 1.5 watt je guna. Kalau laju sangat saya takut rosak kipas saya ni. Ini pasangkan, lepas tu saya skrukan saja. Okay. Screw sikit lagi. Nice. Dan sebelah satu sana. Nice. Ngam-ngam saya buat. Cun. Ini saya pasang dekat saya punya tandas belakang rumah saya. Senang. Tak payah nak tebuk dinding. Saya letak kat tingkap tandas je. Disebabkan tingkap tandas saya ni ada grill, senang saya buat bracket, DIY bracket tu bagi 3D printer. Saya lekatkan je. Saya pakai gam dulu, kemudian saya akan screw. Gam ni, gam gajah ni sementara je lah. Nak pegang macam tu je. Lepas tu saya screw lah. Dia akan kuat lagi. Saya akan gunakan tenaga dari sistem solar saya yang saya buat sebelum ni. Ni video dah ada tau sebelum ni kalau korang nak tengok. Saya akan ambil output dia tu 12 volt, tapi dia akan dapat dalam 14 volt lah bila full charge. Masuk dekat sini. Ni connection XT60. Saya turn on switch ni. Okay, kipas tu akan terbuka. Yes, bila terbuka ni akan kuat jugalah angin. Saya boleh rasa lah dari sini angin tu keluar. Ni wayar ni seruk sikit kot kalau kena hujan kan. Saya selitkan kat dalam tu. Okay, boleh lah. Okay, settle exhaust fan saya. Sekarang bilik saya ambil contoh Bilik saya ni dia punya saiz dia dalam, contohlah ini bilik saya 3 dimensi. Ketinggian dalam 3 meter, panjang dalam 8 meter, lebar dalam 4 meter. Jadi volume dia adalah kali je semua ni. 3 kali 8 kali 4 sama dengan 96 meter padu ataupun cube lah. Okay, V rumah pula, isi padu rumah saya adalah maybe agak-agak dalam 4 kali bilik ni lah. Kali je saya dapat dalam 384 meter padu. Kita tengok pula kelajuan udara yang keluar daripada rumah saya. Okay, untuk satu kipas ni kelajuan dia dalam 3.1, 3.2, lebih kurang 3.2 meter sesaat. Itu kelajuan angin yang keluar daripada rumah saya ni. Jadi untuk tahu isi padu udara yang keluar daripada rumah saya ni, saya kena dapatkan saya punya keluasan kipas tadi. Untuk dapat keluasan kipas ni, mula saya dapatkan dia punya jejari dia, radius dia. Jadi kelajuan udara kita dah dapat tahu 3.2 meter sesaat. Ini kelajuan udara tadi. Area pula ataupun keluasan kipas tadi, kita gunakan rumus pi r kuasa 2. Yang r ni kita punya jejari dalam meter tau. So saya kena convert lah pi kali 0.06 meter kuasa 2 bersamaan 0.0113 lebih kurang lah. Ini keluasan satu kipas. Disebabkan saya punya DIY exhaust fan ni ada 2, saya kali 2 lah, 0.023 meter persegi. Untuk dapatkan isi padu udara yang keluar setiap minit, saya kalikan je 3.2 dengan 0.023 ni, lepas tu kali dengan 60 sebab 1 minit ada 60 saat. Dapatlah 4.416 meter padu setiap minit. Rumah saya ni satu tingkat lebih kurang dalam 384 meter padu. Saya bahagikan je dengan isi padu udara yang keluar setiap minit. Maka untuk udara rumah saya full di replace satu tingkat saya perlukan dalam 86.9 minit bersamaan dengan 1 jam 27 minit lah lebih kurang. Ini untuk exhaust fan DIY saya tadi tu. Jadi dalam 1 jam setengah saya boleh buang semua haba yang ada dalam rumah saya ni keluar dan diganti oleh udara baru. Dengan cara ni haba kat dalam rumah saya ni tak adalah terkumpul macam tu. Tapi ni DIY tau, yang saya buat kecil je pakai 2 kipas komputer kecil. Kalau saya gandakan jadi 4 daripada 1 jam setengah, maybe dah tinggal dalam 45 minit macam tu, akan fully replace semua udara dalam rumah saya ni. Kalau saya pakai yang kuat lagi, kalau tadi 3 watt, saya pakai kipas yang
maybe guna power dalam 15 watt, dia akan kuat lagi kipas macam tu. 15 watt ni bersamaan dengan 5 kali ganda lah. Maybe dalam 20 minit macam tu, udara yang ada dalam rumah saya ni akan dibawa keluar dan digantikan udara baru. Pakai exhaust ni kena plan juga tau, sebab kalau salah plan dia mungkin kurang efektif. Contoh andai katalah udara yang nak masuk ke rumah kita tu dekat dengan exhaust fan, ini tak optimum sebab dapur kita je akan masuk udara baru, yang kat bahagian lain rumah kita ni masih lagi terperap panas. Sebab tu kita kena plan airflow dalam rumah kita, baru kita punya haba dalam rumah kita tu dapat dibuang dengan baik. Alright, so tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.